Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, okey, sedikit perkongsian untuk rakan-rakan semua mengenai apa itu virtual Zoom. Okey, iaitu ialah satu medium perkongsian ilmu daripada pakar-pakar di Al-Islam untuk para ibu bapa dan juga para ibu bapa yang mana ia akan merangkumi proses sebelum, semasa dan juga selepas kehamilan. Okey. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bersiaran langsung secara maya selama 1 jam, iaitu 40 minit pembentangan daripada kita punya speaker, dan kita ada sesi yang kedua iaitu Q&A selama 20 minit di hujung kita punya bersiaran nanti. InsyaAllah, yang mana para hadirin sekalian diberi peluang untuk bertanyakan sebarang soalan kepada kita punya speaker. Okay. Baiklah, sebelum saya membuka ataupun memulakan kita punya antenatal class ni, saya memperkenalkan kita punya speaker hari ini. Okay, yang mana kita punya speaker hari ini ialah Puan Ainah Fatin Muhammad Ahad, yang mana berkelulusan Diploma Fisioterapi daripada Universiti Industri Selangor. Okay, berpengalaman dalam bidang fisio, bertugas di Hospital Pakar Islam sejak 2011. Okay, baiklah. Tanpa saya membuang masa, saya mempersilakan Puan Ainah untuk meneruskan dia punya sesi taklimat. Dipersilakan Puan Ainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Okey, assalamualaikum. Saya Puan Ainah Fatin binti Muhammad Ahad selaku speaker pada pagi ini. Okey, dan topik pada pagi ini adalah topik berkenaan senaman antenatal. Okey. Sekejap saya share screen. Okey, seperti yang sedia maklum, dulu macam kita kurang ambil pengetahuan tentang pentingnya senaman antenatal. Tapi sejak kebelakangan ni, alhamdulillah ibu-ibu yang hamil semakin peka berkenaan dengan kepentingan senaman antenatal. Okey. Kita pergi kepada kepentingan senaman antenatal. Bentar saya besarkan slide. Okey, baiklah. Kepentingan senaman antenatal ni, dia dapat memberikan ibu-ibu kesihatan dan kecergasan sepanjang tempoh kehamilan. Maksudnya, dalam tempoh kehamilan, ibu-ibu tak akan mudah rasa letih ataupun cepat penat sepanjang kehamilan. Maksudnya kalau kita buat aktiviti pun kita tak akan penat lah. Yang kedua, memberi stamina kepada ibu sewaktu proses kelahiran. Macam yang kita maklum, contraction ibu ni dia berlaku depends pada masing-masing punya rezeki lah. Ada orang 24 jam contractionnya, ada orang 2 jam. Okey. Kalau 24 jam, dia memerlukan stamina yang kuat. So kalau ibu-ibu dalam masa labor room tu belum sempat push lagi, ibu-ibu dah mula pancit, so akan berisikolah kemungkinan baby lemas dan sebagainya. So dengan cara kita melakukan senaman, insya-Allah ibu-ibu akan dapat melalui proses kelahiran ni dengan mudah. Yang ketiga, dia dapat mempercepatkan proses baik pulih sewaktu berpantang. Okey, waktu berpantang ni kita nak aim semoga cepatlah kita punya rahim tu mengecut, and then kesan luka episiotomi tu cepat baik. Okey. Yang kedua adalah garis panduan semasa melakukan senaman. Okey, kita ada dua, iaitu prenatal. Maksudnya senaman yang dilakukan sewaktu mengandung. Okay, kita boleh lakukan sewaktu trimester kedua dan ke atas. Maksudnya 4 bulan sampai 9 bulan. Kenapa saya kata bukan 3 bulan ke bawah? Kadang-kadang 3 bulan ke bawah ni rahim ibu lemah. So kemungkinan untuk keguguran tu tinggi. So bila lagi selamat kalau kita lakukannya 4 bulan ke atas. Maksudnya rahim dah kuat, and then kita boleh lakukanlah. Tu pun senaman dia kena lakukan step by step. Tak boleh terus mendadak buat yang hardcore lah.
Ini atas nasihat daripada pakar. Maksudnya pakar kat sini atas nasihat daripada Dr. ONG ataupun fizioterapi. Yang kedua adalah postnatal. Postnatal ini adalah senaman selepas kelahiran. Bermula daripada 6 minggu hingga 8 minggu kelahiran. Okey. Supaya tidak mengganggu proses baik pulih ibu. Ikut pengalaman saya, yang ini teori 6 hingga 8 minggu. Kalau ikut pengalaman, saya rasa lajakkan 44 hari tu kan bagi baik dulu, luka ibu dah settle semua. Lepas 44 hari baru kita buat senaman. Maksudnya untuk elakkan tumpah darah dan sebagainya. Kita tak nak ibu punya kesihatan terganggu sewaktu berpantang. Okey. Waktu lakukan senaman prenatal, ibu-ibu hendaklah memakai pakaian yang sesuai, kalau boleh longgar, tak nak terlalu ketat. Sebab apa? Bila terlalu ketat, baby akan rasa kurang selesa. Kadang-kadang dia akan mengeras dan sebagainya lah. Dan senaman hendaklah dilakukan pada permukaan yang rata, bukan kawasan yang licin dan sebagainya. Sebab apa? Kita takut tiba-tiba jatuh, so takut nanti kan keguguran. Okey, minum air, kalau boleh minum air yang banyak. Sebab apa? Kalau peluh yang keluar tu, kita nak gantikan balik peluh tu supaya ibu-ibu tidak mengalami dehidrasi. Jangan lakukan senaman ketika cuaca yang terlalu panas. Contoh, memang saya kata boleh buat senaman tapi pilih waktu yang sesuai. Waktu awal pagi ke atau petang ke, bukan tengah hari yang lit-lit tu kita buat. Kan kalau pitam susah, nak tak ada orang kat rumah kan. Okey, yang terakhir, elakkan senaman yang berat-berat. Okey, yang ini saya perasan kalau tengok dekat IG, biasanya artis-artis yang mengandung dia suka promote buat gym kan, buat aktiviti berat, angkat dumbbell ke, sandbag ke. Pada saya mungkin rezeki dia punya kandungan kuat. Macam kalau ibu yang mempunyai kandungan yang lemah, still boleh buat senaman tapi buat senaman yang kiranya light-light je. Asalkan dia konsisten, bukan hari ni buat esok lupa. Ataupun hari ni buat 2-3 hari baru nak buat balik. Tak nak. Dia kalau boleh senaman yang light tapi berkala. InsyaAllah lebih efisien daripada orang yang buat tak konsisten lah. Okey. Yang ini adalah amaran. Kiranya kalau nampak ataupun keluar benda-benda ni, kena berhenti melakukan senaman. Yang pertama adalah pendarahan daripada faraj ataupun ada darah yang keluar. Kalau benda ni berlaku, maksudnya ibu-ibu dah kena stop. So ayah kena notetkan ibu kalau keluarnya cecair, lendiran jernih ataupun darah, so maksudnya kena bawa ibu ke hospital yang berdekatan. Okey, jangan pula nanti kita kena buat squat ni before kita pergi. Tak apa, bawa dulu, tengok doktor cakap bukaan CM tu dah berapa dan baru ni dah continue ke apa ke. Okey. Yang kedua adalah sakit dada. Okey, kalau rasa sakit dada, lepas tu rasa macam penglihatan kabur ke, rasa nak pitam ke, lepas tu jantung kita rasa tak stable, rasa macam kejap-kejap berdebar-debar, rasa perubahan suhu mendadak, demam ke dan sebagainya, hari tu boleh skip dulu exercise tu. Tak perlu buat pun tak apa. Alright? Okey, ini adalah masalah common ibu ketika hamil. Macam saya pun kadang-kadang waktu hamil, 2 anak pun mengalami masalah yang sama. Okey, sembelit. Sembelit ni biasa terjadi kepada kita apabila kita kurang mengambil makanan yang betul. Okey, yang ni dietitian ada cakap hari tu kan. Okey, pengambilan makanan yang tak betul, lepas tu kurang minum air. Okey, so kalau misal kata ibu mengandung, pemakanan kena seimbang. Barulah tak ada masalah sembelit ni. Dan bila sembelit, dia akan rentetan dia akan berlakunya buasir. Buasir ni sebab najis kita keras kan. So kalau berlarutan dua benda ni berlaku, kenalah jumpa doktor untuk selesaikan masalah ini dengan segera. Yang ketiga adalah kerap kencing. Kerap kencing ni kita panggil dia sebagai incontinence. Incontinence ni dia berlaku disebabkan otot pelvik kita. Okey, otot pelvik kita dia menyaport kita punya pundi kencing, rahim dan juga pundi najis. Apabila kita punya otot pelvik tu lemah,
So pundi najis akan menghempap kita punya rahim, dan rahim tu akan menghempap kita punya punji kencing. That's why kalau ibu perasan masuk je trimester ketiga asyik nak kencing sebab pertambahan berat baby makin membesar. So itulah setiap kali nampak tandas ataupun nampak perempuan pakai skirt je, ibu dah tak tahan dah. Dah megesa, so ayah hantarkan ke toilet kan. Itu disebabkan oleh kelemahan pelvic floor muscle. Yang keempat adalah kekejangan otot pada betis atau pada betis especially waktu malam, kita panggil simpul mengkarung. Tu biasanya kalau malam kita dah tertidur tiba-tiba cramp. Apa kita buat? Kita hempuk laki kita kan. So abang tolong urut kaki. Sebenarnya tak perlu urut tau. Kita kena buat stretching. Waktu kena simpul mengkarung tu lebih efektif kalau kita buat stretching dekat calf muscle tu compare dengan kita urut. Bila kita urut, besok pagi bila bangun tidur, kawasan yang husband kita urut tu dia akan lagi sakit. Okay? Compare dengan kita buat stretching, bila bangun pagi dia akan release sakit tu. Kekejangan ni dia berlaku disebabkan kurangnya magnesium. Biasanya kalau kita jumpa doktor ONG ke, dia akan bagi suplemen kan. So kena ambil, jangan skip. Okay, pedih ulu hati. Pedih ulu hati ni pun biasa. Kadang-kadang sebab baby dah berkembang, membesar, so dia akan menghimpit kita punya ulu hati tu. Sakit pinggang ni common juga. Sebab apa? Kita punya perut, dia punya otot tu dah tertarik ke depan. So pinggang kita akan cerang. Okay, so kalau sakit pinggang ni, apa yang kita boleh buat? Kita boleh tungku. So minta jasa baik husband, tungkukan isteri. Kalau isteri kata, abang sakit pinggang lah bang, letakkan hot pack tu. Kena rajin-rajin buat, especially bila isteri dah masuk trimester ketiga. Okay. Okay, apakah faedah untuk melakukan senaman? Macam Ana cakap tadi kan, dapat menguatkan otot lantai pelvik. Otot lantai pelvik ni dia berfungsi untuk menguatkan 3 organ utama tadi, iaitu yang ini kita tunjukkan gambar. Okey. Pundi kencing, rahim dan juga kita punya pundi najis. Okey, kita bayangkan pelvic floor ni dia umpama getah tau. Okey, kandungan pertama dia stretch 9 bulan macam ni. Gagah lagi. So bila dia bersalin dia kena sikit je. So kalau misal kata kita hamil sampai 4 kali, tarik lepas, apa akan jadi pada getah? Dia akan jadi loose. Dia akan jadi lembek lah. Bila lembek, itulah mula perempuan akan ada masalah seperti uterine prolapse. Maksudnya keluar rahim. Apa cara untuk kita atasi masalah terkeluarnya tombong ni? Bahasa orang tua dia kata tombong. Itu bahasa saintifik uterine prolapse. Apakah cara dia? Cara dia kita kena start amalkan senaman Kegel. Okay, yang ini terkeluar tombong tu. Yang ni saya cakap. Bila terkeluar tombong tu, kalau dia ada stage-stage dia. Yang sebelah yang puan-puan tengok ni dah totally out. Maksudnya dah terkeluar. Bila terkeluar mungkin doktor akan buang yang rahim tu. Kalau sikit je mungkin dia akan masukkan stand lah. So benda ni kita dapat elakkan kalau kita sentiasa buat Kegel exercise. Kegel exercise ni kita boleh buat daripada daripada sekarang ni pun boleh. Duduk saja-saja dekat kerusi, imagine kita tengah kemut kencing. So kita kemutkan vagina kita tu. Tahan untuk 10 second, buat kalau boleh 1 hari 25 kali. Kalau dapat improve lagi bagus. Maksudnya lagi kerap kita buat, lagi kuat otot pelvik kita. Okay, kalau ikutkan orang tradisional, dia kata okay, kita kena sengkak kan. Sengkak tu just naikkan peranak saja. Tapi dia tak kuatkan otot kita. Bila nak kuatkan otot dekat dalam tu, kita kena buat exercise. Exercise-nya apa? Adalah Kegel. Okay. Faedah lain adalah dapat mengawal pertambahan berat badan. Biasanya kalau kita pergi KK akan cakap tau, pertambahan berat badan yang digalakkan adalah 1 bulan 1 kilo. So bila berat badan ibu makin bertambah, so kadang-kadang kolesterol tu tak pergi pun kat baby. Macam pengalaman saya, ada 2 anak kan. Saya ingat anak pertama ni saya makan kemain beria tau, sampai pertambahan berat badan saya pergi kepada 30 kilo. So saya expect
dengan pertambahan berat saya yang mendadak naik dengan jayanya, baby saya akan dapat apa yang saya makan? Rupanya tak. Baby saya dapat lahir dengan 2.44 kilo sahaja. Nampak tak? Kolesterol tu tak pergi ke anak pun sebenarnya. Untuk yang kedua, baby saya dah ada keinsafan sikit. Maksudnya dah kawal orang cakap pemakanan, dah buat exercise. So walaupun obes juga tapi dapat kurang 20 kilo daripada kandungan pertama. So berat baby 2.75. Okey sikit lah. So maksudnya kat sini pengajaran untuk ibu-ibu, apa pun yang kita makan kita kena seimbangkan. Pemakanan dan juga kita punya exercise supaya khasiat tu sama-sama dapat dekat ibu dan juga dekat bayi. Alright. Dapat menstabilkan postur badan ibu. Kadang-kadang bila kita tak buat exercise, postur badan kita ni dia akan ikut macam, jadi saya akan tunjuk postur badan yang tak betul lah. So dengan cara kita buat senaman, insya-Allah kita akan dapat elakkan postur tubuh yang tak betul. Right? Dapat mengurangkan bengkak tangan dan juga bengkak kaki. Okay, bengkak tangan dan bengkak kaki ni biasa terjadi, especially bila kandungan kita dah mencecah 7 ke 9 bulan. Ini disebabkan oleh faktor peredaran darah dalam badan kita kan, kadang-kadang terganggu. Kita banyak gantung kaki ataupun waktu buat kerja posture tak betul, so peredaran darah tu tak lancar. So dia akan menyebabkan bengkak tangan dan juga bengkak kaki. Okay, ini adalah jenis tulang belakang. Kalau dapat tengok dekat sini, ini adalah jenis tulang belakang yang bagus. Dia tak ada masalah lah. Straight. Alright. Yang kedua ini adalah lordosis. Tulang belakang kita ni dia umpama acuan. Kita yang membuat acuan tu. Sama ada kita, posture kita, yang lordosis ni biasa terjadi kepada orang-orang yang gemar melakukan aktiviti yang banyak extendkan tulang bawah ni lah, especially pada penggemar tumit tinggi. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila puan-puan pakai kasut tumit tinggi untuk jangka masa yang panjang, kita akan membuatkan kita punya calf muscle ni tegang. So pressure tu banyak pergi kepada pinggang. Lama kelamaan acuan tu dia akan jadi lekuk. Ataupun kita panggil tonggek lah. Tonggek ni sebenarnya tak cantik pun, dia penyakit sebenarnya. Untuk jangka masa panjang, dia akan menyebabkan slip disc dan sebagainya. Untuk kategori kedua adalah kyphosis. Kita panggil kyphosis ni adalah bungkuk. Terutama MCO sekarang ni kan, ramai yang bekerja daripada rumah. So posture tak betul, duduk dekat atas meja macam ni membongkok, asal boleh je. So bayangkan kalau MCO ni berlarutan kepada 2 tahun, so buat lagi BDR daripada rumah, lama kelamaan ibu atau ayah boleh dapat kyphosis. So apa yang kita kena buat? Posture, maksudnya jaga balik posture. Meja, kerusi kena betul-betul orang cakap selesa. Jangan bagi kita terlalu membongkok. Alright. Yang ketiga adalah scoliosis. Scoliosis ni dia terbagi pada 2. Sama ada deformity ataupun ni habitual kita sendiri. Okay, kalau sebabkan muscle disebabkan oleh habit kita. Muscle ni insya-Allah kita boleh get back balik tulang tu ke normal dengan cara exercise dan amalkan balik posture yang betul. Alright. Kalau misal kata deformity, ini kemungkinan kena refer pada ortopedik. Deformity ni kadang-kadang daripada kecil. Maksudnya daripada dalam rahim lagi. Baby tu tulangnya sengit kan. Maksudnya baby besar, rahim ibu kecil. So baby gemar mengiring pada one side je. Yang ini memang kecacatan daripada azali lah. Yang ini memang kena refer pada ortopedik. Kalau disebabkan muscle, apa yang ibu-ibu boleh buat, maksudnya kurangkan aktiviti yang melebihi one side je. Maksudnya gendong anak satu side ataupun bawa air one side je yang berat kan. So dia punya solution dia, kita kalau boleh, kalau dokong anak tu pakai baby carrier. So maksudnya berat tu sama. Dia tak terlebih sini, dia tak terlebih sini. Kalau bawa air yang berat ke atau bag kalau bag baby tu tak digalakkan nak bawa bag yang satu tu. Digalakkan bawa backpack.
So backpack kita akan buat berat tu sama. Alright, kalau bawa air pun kalau boleh berat yang sama. Supaya elakkan kita dapat skolosis ni. Alright, ni posture ibu hamil, boleh tengok tadi saya dah explain. Okay. Posisi duduk yang betul ketika hamil. Macam ni Ini adalah posture yang salah. Sebab apa? Dia terlalu selesa, duduk macam ni. Membongkok. So bila kita bongkok, kita bagi pressure yang banyak dekat kita punya perut dan juga kita punya pinggang. So nampak tak kaki dia ni tergantung. So bila tergantung macam ni, senanglah bengkak kaki sebab peredaran darah tu tak lancar. Okay, yang betul adalah kena duduk macam ni. Bila kita dah masuk kandungan third trimester, pinggang ni memang akan ada curve sikit. So apa yang kita boleh buat, kita kena selitkan bantal dekat bahagian belakang ni. Okay, bahagian belakang ni kita kena selitkan bantal supaya dia boleh orang cakap dapat support lah kita punya tulang belakang tu. And then kalau kaki kita tu tergantung, kita macam boleh kalau boleh nak bagi dia flat kan kaki tu, letakkan kotak. Maksudnya support dekat bawah supaya kaki kita tu orang cakap tak tergantung lama sangat lah. So peredaran darah tu pun boleh jadi lancar. Alright. Okay, ini adalah posisi berdiri yang betul. Okay, saya nak tunjuk sikit. Posisi berdiri yang betul adalah kena flatkan bahu macam ni. Kalau daripada tepi kan, dia bukan macam ni. Kadang-kadang kalau kita mengandung, kita akan bawa badan kita macam ni. So kalau boleh straightkan body macam ni. Buka dada, tak mau kelupkan dada. Ni kena buka. Buka and then kena straight. Bontot jangan ke belakang sangat, jangan ke depan sangat. Kadang-kadang ibu dia gemar usung perut ke depan macam ni. Naik shock pula 9 bulan usung perut begini kan. Tak okey lah. So kalau boleh, walaupun perut besar, cuba maintainkan badan kita untuk straight. Okay. Buka dada, dagu kalau boleh mesti selari dengan lantai. Tak nak macam ni sangat, tak nak macam ni sangat. Okay. Selari relax. Dada buka, tak nak macam ni. Alright. Seterusnya kita akan pergi kepada posisi tidur yang betul. Ramai pasien yang tanya pada Aina cara untuk tidur yang betul. Okay, sebenarnya tak kisah pun tilam apa yang ibu-ibu pakai. Tak semestinya kita guna tilam yang mahal. Boleh je guna tilam biasa. Tapi kalau misal kata bantal kita tinggi yang ke atas tu tebal dia macam ni. So bantal yang alas dekat pelipat kaki pun tebal dia macam ni. Okay. So dia kena sama supaya nak maintainkan pinggang ni straight. Macam ni salah lah. Sebab apa? Yang salah tu dia letak satu bantal je dekat kepala. Satu bantal lagi tak ada dekat pelipat kaki. Bila tak ada dekat pelipat kaki, kita punya pinggang tu dia akan bentuk curve. Itu yang bangun pagi ibu akan sakit dan akan mengadu ke ayah. Solution dia ayah-ayah, so kita kena bagi dia 2 bantal. Kalau nak tidur terlentang kan, satu bantal tinggi dekat leher, satu lagi bantal yang sama letakkan juga dekat kaki. Maksudnya ada 2 bantal lah. Okey, ada orang tanya. Salam, jika bersalin secara caesar, adakah boleh mula senaman selepas 44 hari? Atau perlukan lebih lama untuk
pulihkan. Okey, yang ini untuk 44 hari boleh, tapi senaman dia yang light-light je. Contohnya, Puan boleh buat gerakan tangan, gerakan macam ni, gerakan kaki. Tak semestinya yang hardcore untuk postnatal. Maksudnya kalau plan untuk buat plank dan sebagainya, saya suggestkan maksudnya 4 bulan dan ke atas. Senaman postnatal ni kita boleh lakukan yang angkat punggung. Nanti saya akan tunjuk video yang selamat untuk dilakukan. Okey? Kalau ada spotting darah pada apa punca dia? Kandungan currency 6 bulan bahaya untuk kandungan ke? Kalau ada spotting darah ni kena refer pada doktor ONG. Kita takut itu ada tanda-tanda macam baby ada problem ke. So kalau macam ni stop, tak payah buat exercise dulu. Sampai doktor ONG kata benda ni tak ada masalah dan boleh continue balik exercise. Right? So, kalau boleh exercise yang dilakukan ni mesti sentiasa update dengan doktor. Doktor, okey saya buat macam ni, saya rasa lebih better. So nanti doktor akan update balik. So kalau misalnya kata puan ada keluar lendiran darah ke, ada spotting ke, stop. Kita takut itu punca, takut nanti dia ada complication lain. Maksudnya baby kat dalam tu tak selesa dan sebagainya. Okey, ini adalah posisi untuk mengangkat barang yang betul. Kadang-kadang kalau orang yang dah ada anak tapi dia pregnant untuk anak kedua, kita ambil sambil lewa kan bab mengangkat barang, kita kalau boleh nak cepat. So kalau boleh elakkan angkat barang dengan posisi yang salah. Sebab kita tak nak nanti ibu-ibu akan mengalami slip disc dan sebagainya. Cara angkat yang betul adalah seperti yang dalam gambar ni. Maksudnya kita bendkan kaki kita turun dan angkat step by step macam ni lah. Jangan ambil mudah ya. Maksudnya squat macam betul. Kita buat macam ni. Ambil barang macam tu. Tak boleh. So apa yang kita kena buat? Kita kena tunduk. Ambil dan bangun. Bukan ambil sambil lewa. Tak apalah, ambil lah boleh macam ni. Itu yang akan lama-lama boleh dapat sakit pinggang. Sebab kalau tak bawa perut tak apa. Kalau kita bawa perut, itu berisiko. Satu lagi takut jatuh. Okey, ada soalan lagi sebelum kita teruskan kepada fasa bersalin dan teknik pernafasan. Okey, fasa bersalin. Untuk fasa pertama, bukaan cm 0 hingga 3 cm. So waktu ni contraction dia dalam 5 ke 10 minit. Tahap kesakitan dia ringan je. So time ni ibu boleh pergi makan. Ada ibu yang contoh lahirkan anak kedua kan. Dia boleh settlekan anak-anak dia. Tu rezeki yang Allah bagilah. Maksudnya perempuan ni sangat kuat. So dia boleh buat semua aktiviti walaupun 3 cm dah buka. So apa yang ibu boleh buat time ni, jangan lupa set dalam mind pernafasan tu kena kontrol. Dia boleh guna chest breathing. Maksudnya macam ni. Sekejap saya tunjuk. Rasa sakit je. Kenapa pentingnya pernafasan? Sebab kita nak bagi oksigen tu sampai kat baby. So bukan kita je dapat oksigen tu. Baby dalam perut pun akan dapat oksigen. Alright. So yang ini digalakkan berjalan. Kerap berjalan. Tak apa, boleh. Fasa kedua, bukaan cm 4 hingga 8 cm. Yang ini contraction dia kuat sikit. Dah rasa. Okay, 3 hingga 5 minit. So jangan panik. So waktu rasa sakit sangat tu, tarik nafas dalam-dalam, gunakan otot perut. Okay, yang tadi guna atas kan, yang ni guna bawah. Tarik nafas. Bila nafas tu sakit tu dah reda, nafas biasa. Sakit lagi, tarik nafas. Kurangkan guna aksesori masa. Contohnya macam ni. Nanti ibu akan cepat letih. Especially bila kita dah
tahap 4 hingga 8 cm ni, serius kita akan panik tau. Kita akan nafas macam ni sebenarnya. Itu akan sakit. Bila sakit, kita akan lupa semua kita punya teknik. So apa yang akan jadi? Oksigen tak akan sampai kat baby. Kalau boleh, ayah kena notekan kat ibu, apakah teknik yang sesuai waktu kita nak bersalin tu. Maksudnya ni, lepas ni tengok balik. Maksudnya, tarik nafas. Ini untuk fasa 1 atas. Chest breathing. Fasa 2, guna perut. Kembungkan perut and then waktu exhale, kempiskan perut. Inhale, kembungkan perut. Exhale, kempiskan perut. Okay. Fasa 3 adalah fasa untuk bersalin ataupun dah sampai masa untuk push. Yang ni doktor akan beritahu bukaan cm dia 8 hingga 10 cm. Frekuensi dia 2 hingga 3 minit, sakit tu dah makin kerap. So teknik pernafasan, tarik nafas, kalau rasa sakit tarik nafas. Macam tadi abnormal breathing. Okay, dah sampai masa untuk push, tarik nafas, kumpulkan nafas dan push. Jangan keluar suara. Bukan ha. Bila ha kita dah tak cukup nafas. Okay, biasanya doktor ataupun bidan akan ajar kalau kita panik time ni, insyaAllah. Puan Aina, macam mana nak hilangkan rasa cepat kebas kaki ketika mengandung? Yang ini ada exercise dia. Kebas kaki ni biasa sebab apa? Bila pertambahan berat badan baby tu makin membesar, so dia akan tulang belakang kita kan. Takut saraf tu ada terkepit dekat kita punya tulang belakang. Jadi tu yang menyebabkan kebas kaki. So ada senaman dia, kejap lagi saya akan ajarkan. Okay, ada video. Ini adalah position relax semasa contraction. Waktu contraction, ibu akan rasa macam tak tenang nak duduk. Berdiri tak boleh, duduk tak boleh, baring tak boleh. So ini adalah contoh apa yang kita boleh buat untuk ketika orang cakap contraction tu. Boleh dalam keadaan prone, maksudnya duduk macam ni tiarap. So ayah gosokkan belakang ibu. Macam ni kan, ayah gosokkan belakang ibu macam gambar satu ni. Ataupun boleh dalam gimbal, kalau kat ward dah tak ada gimbal, so boleh pakai pillow lah. Buat macam position yang ketiga, yang bawah sekali. Duduk macam nak sujud tu, tinggikan bantal and then ayah usap belakang ibu. Usap. Kerana sentuhan suami last minute sangat best. Sebab apa? Dia dapat mengurangkan sakit tu 50% tau. Payah ambil epidural. Tak adalah. Kalau tak tahan boleh ambil. Ni antara urutan. Urutan ayah boleh bagi kat ibu. Simple je, tak perlu ketuk-ketuk, tak perlu nak hacking. Just buat soft massage je kat keliling dia punya spine tu kan. Buat soft massage sampai kat belikat dia dan naik kat upper trachea dekat dia punya leher. Slow je. Tak perlu terlalu kuat. Bila kita terlalu kuat, ibu akan sakit. So nanti mulalah dia mengeluh lagi. So ayah kenalah betul-betul buat dengan seikhlas hati. Dah masuk 4 hingga 5 cm labor room, apa patut buat selain tarik nafas? Tarik nafas dan relax sebenarnya. Tak ada benda lain pun. Kita kena relax. Kontrol nafas je. Dah sampai labor room, tak perlu buat apa dah. Kontrol nafas. Tarik nafas and then relax. Tarik nafas and then relax. Sebab kalau nak ikutkan, waktu mula-mula tu dah kena buat senaman dah. Kalau sampai labor room tu, senaman dia adalah pernafasan je. Teknik pernafasan kena betul. Okay. Ini adalah contoh yang kedua. Adalah menggunakan TENS machine. Okay, kalau tak
Tak apa, ayah boleh buat massage. TENS machine ni kita gunakan dekat hospital lah biasanya. Dia macam elektrik tapi dia safe untuk orang yang pregnant. So boleh gunakan ketika hamil, boleh letak kat kawasan mana yang sakit. Yang ini boleh tengok dekat supplier lah, mana-mana farmasi ada jual TENS ni. Yang ini dapat mengurangkan sakit tu. Sebab apa? Dia function dia adalah untuk stimulate saraf and then dapat mengurangkan rasa sakit dekat kawasan muscle-muscle yang terlibat. Okay. So kita nak pergi kepada video. Sekejap kita sharekan video. Okay. Ini adalah teknik pernafasan sewaktu 4 bulan dah boleh buat dah. Kita kawal pernafasan. Ini guna chest breathing. Okay, tarik nafas. Okay, yang tengah buat sekarang ni adalah diaphragmatic breathing. Maksudnya abdominal breathing. Okay, nampak tak? Kembungkan perut ketika bernafas dan lepaskan. Yang ini lateral coastal. Maksudnya kita dapat tengok kita punya orang cakap apa, paru-paru tu simetrikal atau tak. Maksudnya sama naik ke tak. Kalau sebelah sini je naik, sebelah sini je tak naik, maksudnya teknik pernafasan kita salah. Kita selalu guna accessory muscle. Bila kerap guna accessory muscle, so oksigen tu tak supply sampai ke dalam paru-paru. Dia sampai dekat apical site je. Okay. Yang ini untuk elakkan ketegangan di leher. So boleh amalkan sehari 10 kali. Okay, yang ini pula, senaman yang ini dapat membantu melegakan kawasan dekat sekeliling kita punya belikat. Kadang-kadang bila ibu hamil, belikat selalu tegang. So bila kita buat stretching properly untuk kita punya belikat tu, dia akan dapat melegakan, insya-Allah. Okay. Ni boleh buat sehari 10 kali, tahan 10 saat. Okay. Yang ini untuk elakkan kebas tangan. So macam ni lah, macam dia buat. Sekejap saya tunjuk contoh. Tegakkan tangan begini, pandangkan muka ke arah sana dan bawakan bahu ke depan. Ini kalau orang yang ibu-ibu yang dapat simptom carpal tunnel, dia sangat berkesan. So boleh buat macam ni. Sehari kalau boleh buat 20 kali, tahan 10 saat. 20 kali bukan shoot 20 kali waktu buat tu. So boleh buat waktu pagi 10, waktu malam 10. So dia akan releasekan kita punya nerve yang terkepit dekat median nerve ni. Okay. Buat bilateral side tau, jangan sebelah yang sakit je. Kalau boleh buat dua-dua. Yang ini tadi yang soalan ada cakap pasal kebas kaki kan. So yang ini boleh buat untuk menghilangkan kebas kaki. Right. Buat blood circulation dulu, circulatory exercise macam tadi. Bendkan kaki macam tu, ankle, and then luruskan lutut macam ni. Ni pun boleh buat. InsyaAllah akan dapat melegakan. Okay. Video yang kedua ni adalah senaman untuk kuatkan tulang pinggul ataupun orang cakap tulang belakang lah. So bila kita kerap buat macam ni dalam keadaan baring macam ni, dia dapat melegakan kalau orang yang sakit pinggang. So dapat melegakan lah masalah sakit pinggang tu. Kalau misal kata kita berjalan tak stable kan, kita boleh juga amalkan benda tu. Maksudnya kita panggil bridging exercise. Bridging exercise tu tahan 10 second, buat 10 kali every day. So nanti bila kita berjalan, kita punya tulang pinggul dah kuat, so dah tak akan ada masalah tak balance dah, insyaAllah.
Yang ini kita panggil trunk rotation. Maksudnya kita rotatekan tulang belakang kita. Kalau ada masalah macam tegang dekat sini kan, dia dapat kurangkan masalah tu. Okay. Yang ini kalau saya cakap ada masalah simpom mekarung. Apa yang ayah boleh buat malam-malam adalah buat macam ni. Ibu kan bila kejut malam-malam, dia macam kita macam tersentak. Apa yang kita buat, kita pergi massage. So dia akan sakit tau dekat calf muscle. Apa ayah buat, patutnya ayah kena buat macam ni. Tarik kaki ibu, tolakkan. Bagi darah tu lancar dan sampai ibu rasa cramp tu dah tak ada. Maksudnya tegang tu dah tak ada, dan baru boleh ayah tidur balik. Dah boleh tinggalkan dia. InsyaAllah bila bangun tidur, ibu takkan rasa sakit. Sekejap kita baca komen. Ada orang cakap, kenapa selepas bersalin anak kedua ni saya kerap sakit tulang belakang yang bawah tu bila duduk terlalu lama. Kadang-kadang faktor waktu mengandung, berat badan kita bertambah. Bila berat badan kita bertambah, posture kita tak jaga dengan betul, kita akan dapat masalah tulang belakang ni. So apa yang kita kena buat, insyaAllah kena lakukan senaman balik, kena rujuk balik pada fizio, buat senaman yang berkala, insyaAllah akan kurang masalah back pain ni. Okay. Lepas tu kalau boleh kat rumah, kalau rasa sengal-sengal ke, bertungku balik. Tungkukan dekat belakang. InsyaAllah bila darah tu lancar, sakit tu kurang. Lepas tu soalan seterusnya, kenapa selepas bersalin anak kedua saya kerap sakit tulang belakang yang bawah dah? Okey. Sama. Alright. Ini. Okey. Okey, yang ini yang untuk kurangkan ketegangan kat betis dan juga peha lah. Kita panggil dia SLR. Straight leg right stance. Okay, yang ini adalah untuk menghilangkan ketegangan dekat kita punya, sorry, sekejap. Sorry. Okay, yang ini adalah untuk kita elakkan ketegangan dekat kita punya abductor muscle kita. So kita boleh buat benda ni. InsyaAllah bila bersalin kita punya betis, kita punya peha akan kurang sakit. Kita panggil dia butterfly exercise. Okay, nampak tak? Kita fokus dekat bahagian peha kita. So kita stretchkan betul-betul kat kita punya peha. Sebab nanti bila bersalin, kita kena kangkang kan. Bila sini tegang, dia akan jadi lepas bersalin tu, sini akan sakit dan sukar untuk berjalan. Ni antara exercise yang seterusnya. Kita boleh buat duck walk. Yang ni kita buat squat dulu. Okay, yang ni kita buat duck squat. Ini memudahkan ibu untuk bersalin. Yang ni boleh buat waktu 8 bulan ke 9 bulan. Buat satu hari dalam 5 kali ke 10 kali jalan, insyaAllah. Yang ini kalau yang kebas kaki tadi pun boleh buat. Ini sama juga, function dia adalah untuk stretchkan calf muscle and then hamstring yang kat belakang tu. Sehari 10 kali, tahan 10 second. Okay, posture kena betul, tak nak over sangat yang pinggang tu bengkok, kalau boleh straight macam adik tu buat. Yang ni squat yang betul-betul squat. Sandarkan diri kat dinding and then bend lutut, turunkan badan. Tak nak lutut tu kalau boleh jangan over daripada kita punya tumit kaki, ibu jari kaki. Bila lebih maksudnya posture kita tak betul. So kita banyak, orang cakap tu, banyakkan badan kita ke depan. So bila ke depan sangat badan, so kita akan jadi tak balance, takut jatuh. Alright. Okay, satu lagi komen. Assalamualaikum, senaman untuk betulkan pelvic tip doktor. Okay, yang ini pun boleh. So senaman untuk pelvic tip, kita boleh duduk dekat gym ball. Okay, macam ni.
gimbal ataupun kursi, just stickkan kita punya ni. Okay. Gerakkan ni je. Okay, gerakkan yang di sini saja. Hari-hari boleh buat, insya-Allah. Ataupun bila baring, badan kita kan ada lekuk kan, letakkan something macam bantal ataupun tangan, jari dekat sini. And then presskan tulang belakang kita. Tekan perut ke bawah sampai tulang belakang kita tu kena pada kita punya tangan, insya-Allah. Okey. Soalan lagi? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan lagi yang boleh kita bantu? So, kalau ada boleh lontarkan. Sekejap kita baca chat sekejap teknik bernafas ketika in labor. Okey, yang ini Assalamualaikum. Kini adakah gimbal sangat membantu? Okey, yang tadi tu untuk rentetan senaman pelvic tick tu, adakah gimbal sangat membantu? Berfikir-fikir nak beli huhu. Sangat membantu. Boleh beli gimbal. Sebenarnya gimbal ni, exercise atau gimbal lagi safe untuk ibu pregnant. Kalau boleh, tapi kena buat kat kawasan yang rata tau. Bukan kawasan yang tak rata, takut gimbal dengan ibu terjatuh sekali. Gimbal ni kita boleh aim untuk pelvic tick tu dengan sangat senang. Compare dengan atas kursi. Okay, ibu boleh beli. Yang seterusnya teknik bernafas ketika in labor. Tadi saya ada ajar 3 teknik kan. Teknik pertama waktu fasa bukaan cm 0 hingga 3 cm. Time tu dia rasa macam lit-lit je, macam light-light, tak apa-apa nak rasa sangat kan. So kena guna chest breathing. Maksudnya tarik nafas, lepas. Guna atas ni. Okey. Teknik kedua, waktu fasa kedua, maksudnya bukaan cm dah masuk 4 hingga 8 cm. Time ni contraction dia dah semakin, orang cakap sakit. Okey. Apa yang kita boleh buat waktu tengah sakit tu, tarik nafas dalam-dalam, guna abdominal breathing, guna perut. Kembungkan perut ketika bernafas dan kempiskan perut ketika hembus nafas. Macam ni Sini dia nampak kan? Okey. Kalau confused, hembuskan nafas dulu. Maksudnya tolakkan ke perut ke dalam. Hembus nafas, tarik nafas balik. Hembus nafas. Macam tu. So, itu cara kita boleh ajar diri kita untuk cara pernafasan yang betul. Kita nak aim otot perut kita yang bergerak. Bukan accessory muscle. Bila otot perut kita bergerak, maksudnya oksigen tu akan sampai ke baby lah,
bukan guna epical saja. So kita takut baby lemas. So waktu contraction fasa kedua tu kena banyak guna abdominal breathing. Tarik nafas dalam-dalam dan hembus. Fasa ketiga, yang ini abdominal breathing juga. Yang ini dah dikategorikan dah kena nak push sebab bukaan cm dah 10 cm. Jadi yang ini biasanya doktor dan bidan akan encourage lah kalau kita terlupa. So biasanya ibu-ibu panik, dia akan buat macam ni tau. Tarik nafas dah betul. Hold nafas tu, tahan 3 second. 1, 2, 3, hembus. Bawa ni ke dada ni dan push. Dia bukan bukan. Bila kita buat macam tu, oksigen tu akan pendek. So macam nafas kita jadi pendek, lepas tu kita akan cepat penat. So baby takkan dapat pun oksigen tu. So kemungkinan takut baby lemas tu tinggi. So ibu jangan panik. So amalkan balik apa yang saya ajar. Alright. Adakah jimbol sangat membantu? Ya, sangat membantu jimbol tu. Bagi ibu yang menghidap kencing manis, adakah boleh untuk buat aktiviti walking setiap kali selepas makan berat? Adakah senaman sesuai untuk ibu pengidap kencing manis? Sebenarnya ibu yang mengidap kencing manis ni sangat digalakkan buat senaman. Okey. Waktu saya punya kehamilan yang naik 30 kilo tu, doktor pun risau tahu. Sebab apa? Berat tu macam orang yang kena diabetik. So apa yang ibu kena buat? Ibu kena lakukan senaman secara konsisten. Okay. Walking boleh, macam berjalan, brisk walk boleh, lagi digalakkan. And then yang kedua, buat senaman pernafasan, jangan lupa itu wajib. Yang ketiga, yang video saya buat tu semuanya senaman yang safe untuk ibu pregnant. Saya tak buat yang berat-berat. So ibu boleh still continue buat senaman tu every day. InsyaAllah tak ada apa-apa. Kalau tiap-tiap hari ada spotting darah, tiap hari kena ke hospital, adakah batuk teruk boleh jadi punca pendarahan? Yang ini kena mendapat nasihat pakar sebab kadang-kadang batuk ni dia akan menyebabkan kita punya pelvic floor kita, kalau misal kata pelvic floor kita lemah, dia akan menyebabkan batuk dan terkencing-kencing kan. Tapi kalau melibatkan pendarahan ni kena rujuk kepada doktor pakar lah. Kena pergi ke hospital untuk cek sama ada spotting tu bahaya atau tidak. Jangan ambil sambil lewa ya ibu. Boleh tahu posisi tidur yang sesuai macam mana sebab isteri saya selalu terjaga sebab tak selesa di bahagian pinggang kandungan 5 bulan. Okey, macam saya cakap tadi, kalau ibu tak selesa, dia ada 2 posisi je yang boleh, iaitu terlentang dan mengiring. Menyarap tak boleh lah kan sebab tengah pregnant. So kalau terlentang, ayah boleh belikan 2 bantal yang selesa. Kalau bantal tu tinggi di bahagian tengkuk, contohnya macam botol air ni lah tinggi dia. So kena bagi yang sama juga tinggi dia, macam bantal ni, macam botol air ni, di bahagian pelipat kaki. Maksudnya dia baring kat sini satu, dekat pelipat kaki tu bawah tu satu juga bantal. Supaya kita nak maintain tulang belakang dia straight. Contoh kalau ayah bagi bantal tinggi ni dekat leher ibu, tapi dekat pelipat kaki ayah tak letak. So dia akan menyebabkan tulang belakang ibu akan jadi curve. That's why pagi-pagi dia akan mengamuk sakit. Nanti kena marah. So kalau mengiring pula, nak lebih selamat, letak satu bantal kat leher dan satu lagi bantal dekat celah kelengkang. Ataupun sekarang ni diorang ada jual banyak untuk pillow untuk ibu hamil kan. Itu pun boleh beli juga. Itu lagi selamat lah. Lagi selesa insyaAllah. Tapi kalau misal kata kandungan 7 bulan dan ke atas, ibu memang kerap kena simpul mekarung tau. Apa yang ayah kena buat, ayah kena kerap ada dengan ibu. Maksudnya kalau boleh sebelum ibu tidur tu, buatkan stretching sikit dekat dia punya calf muscle. Kalau ibu terlupa,
ayah kena ingatkan. Sebab apa? Jangan sampai dia dah tertidur baru kena sipur mekarung, time tu sakit. So jangan sampai terlupa, jangan pula massage kat dia punya kaf masa tu, sebab nanti bila dia bangun pagi besok, mulalah dia tertenyut-tenjut, dia sakit, makin sakit. Takut ayah geram kan, kena kejut pagi subuh-subuh, dia press pula kita punya kaf masa tu kuat-kuat. Sekarang mengamuk member. Okay, nak lagi selamat, buat je stretching. Ada lagi soalan sebelum kita tutup majlis? Okey. Jika semua sekiranya ada sebarang soalan bertanya. Okay, saya harap apa yang saya sampaikan, apa yang saya share dapat memberi manfaat kepada ibu sekalian. Semoga dapat menjalani aktiviti semasa pregnant dan juga selepas pregnant dengan baik. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Oh, ada soalan tu. Doktor pernah dengan J breathing. Oh, yang J breathing ni kita tak pernah dengar lagi. Nanti kita akan check balik Untuk next sesi saya akan explain. Okay, minta maaf. Okey, terima kasih Puan Aina atas penerangan yang telah diberikan sebentar tadi. Okey, sekarang saya nak berkongsi berkenaan dengan kata kunci pada minggu ini. Yang mana kata kunci pada minggu ini ialah senaman antenatal. Saya ulang sekali lagi, kata kunci pada minggu ini ialah senaman antenatal. InsyaAllah, Sabtu depan kita akan bersiaran semula untuk berkongsi ilmu-ilmu berkenaan tentang kehamilan. Okay, diharapkan semua yang hadir pada hari ini ataupun yang menonton virtual antenatal ni secara maya, okay, dapat continue pada minggu hadapan. Okay, sekali lagi, sepanjang 12 minggu kita bersiaran secara online. Okay, untuk mendapatkan kita punya info-info dan juga maklumat yang lebih lengkap, okay, boleh follow kita punya Facebook rasmi iaitu Al-Islam Specialist Hospital dalam kurungan official, dan juga kita punya Instagram IG Al-Islam Specialist Hospital. Okay, baiklah, sudah 1 jam kita bersiaran secara maya. Moga anda semua mendapat manfaat, okay, dan juga ilmu dari sesi pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang diucapkan dan saya harap ilmu yang berguna ini dapat dimanfaatkan pada masa-masa akan datang. Okay, saya tamatkan sesi ini dengan tasbih kifarah dan surah Alas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.